Dia kata kat Mekah ada. Alasan pun betul. Kat Mekah pun orang sembahyang atas kerusi. Nak kira kat Mekah sembahyang atas kerusi, kat Mekah pun ada orang tak sembahyang. Kat sembahyang kat Mekah pun ada orang kafir. Takkan nak berdalil bodoh itu? Dia bukan berdalil bodoh itu. Dia berdalil di atas fiqh yang kita telah didetailkan oleh ulama. Apa rukun syarat tu, term condition tu. Tengoklah. Okay. Bagus pemerhatian tu, memang betul pemerhatian tu. Yang memang belakang ni yang kita tengok orang sembahyang atas kerusi. Zaman kita kecil-kecil dulu tak biasa tengok orang sembahyang atas kerusi. Yang ada sembahyang apa? Sembahyang bawah. Nak sujud dia lipat kaki. Tak pun tak boleh lipat kaki, kaki lurus. Dia sujud. Had tu ada. Tapi tetap sembahyang. Tak sembahyang. Tak ada sembahyang atas kerusi. Berdiri. Kalau dia memang tak boleh berdiri, dia memang duduk itu ya. Tak ada atas kerusi. Jadi kursi ni memang bahasanya bala. Okey. Kemudian kata dia wal musalli qa'idan la qada'a alaihi. Dan orang bersemayang dalam keadaan duduk. Tidak ada qada atasnya, tak kena qada. Kita semayang, kita bicara ni apa ni? Semayang orang sakit tau. Semayang orang sakit tau. Maksudnya dia tak boleh qiyam, lepas tu dia duduk. Okey, kalau dia duduk dalam keadaan dia sakit, la qada'a alaihi. Tak kena qada. Wis. Yang ni kalau dia sakit. Kalau dia tak sakit, dia sembahyang duduk. Macam mana? Yajibu alaihil qada. Wajib atas dia qada. Macam sembahyang atas kapal terbang. Sembahyang terbang ni orang sakit ke? Jawab tak? Jawab. Sembahyang kapal terbang yang sembahyang duduk tu orang sakit ke? Tak. Itu sembahyang apa? Orang sihat. Tapi pasal apa sembahyang duduk? Pasal tak boleh berdiri. Berdiri dengan apa? Jatuh. Memang jatuh ke duduk kapal terbang? Bukan duduk lautan Hindi weh, kapal terbang. Lautan Hindi ikutlah kapal duduk gitu. Kapal terbang dia stay lah, relax. Betul kan? Diri tak jatuh. Tak jatuh pasal apa duduk? Pasal itu ruang yang ada kot. Jadi faham ruang pun diri boleh tak lagi? Boleh diri. Jadi pasal apa tak berdiri? Duduk-duduk. Jadi memang kena kotor dia. Ingat saya buat tu. Kalau ruang memang tak cukup. Boleh berdiri tak? Kapal terbang bukan kata kereta. Kereta tak boleh berdiri. Kapal terbang boleh tak? Antara satu-satu tu boleh berdiri. Boleh berdiri kan? Boleh. Jadi kalau kata nak sembahyang pun kena berdiri dulu. Sujud tak boleh lah. Sujud ada kursi tu kan. Lepas tu rokok. Duduk. Rokok pun boleh. Rokok lagi kalau boleh rokok. Masih lagi tapak tangan boleh kena kat lutut kan. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Nak sujud tak boleh. Mana yang boleh mampu. Qada tak? Qada. Pasal tak sempurna rukun. Pula tu bukan hari-hari naik kapal terbang. Semua hidup sekali. Tu pun pergi haji. Tu pun tengok penerbangan flight macam mana. Pukul berapa. Kalau yang boleh jamak. Nak kata nak sebut qada tu, nak sebut asal qada tu. Kalau qada pula tu, qada nanti tak payah sembahyang lah. Ya. Dah kena qada, buat apa qada? Itu tak payah sembahyang lah atas kapal terbang. Pasal nanti kena qada. Ya. Wajib sembahyang. Pasal sembahyang tak boleh diluputkan selagi akal ada. Maksudnya selagi dalam tempoh waktu. Kalau yang jamak-jamak ni, waktu jamak tu memang tak boleh tinggal sembahyang. Kalau tak ada upaya sembahyang pun, apa yang kau boleh sembahyang, kau kena sembahyang. Tak boleh tinggal sembahyang. Bila tak cukup rukun syarat, apa kaedah dia? Tu nak tengok qada tak qada tu. Itu kalau sembahyang atas kapal terbang, tak boleh nak jamak apa. Sembahyang kena sembahyang. Tapi bila dah turun nanti, yang sembahyang atas kapal terbang tu kena qada. Yang atas kapal terbang. Tapi kalau tengok orang yang pergi haji, pergi umrah tu, rata-ratanya macam mana? Siapa bisa pergi haji? Umrah. Betul kan? Boleh kira berapa orang sembahyang? Kau main haid semua kot? Kot tadi itu. Betul kan? Boleh kira berapa orang sembahyang? Orang perempuan kotlah ada masalah dia. Orang lelaki sembahyang semua ke? Pasal apa tu? Tak sembahyang. Dan ada pahaman ni. Kalau tabung haji memang ada diajar itu. Ada ustaz-ustaz yang pensyarah tabung haji ni. Kalau tak tabung haji pun yang ajar-ajar haji umrah ni lah. Kalau kursus-kursus haji yang ada pun memang ada ustaz ajar. Dia kata tak payah sembahyang. Kita turun nanti bawa sembahyang. Pasal apa?
nanti kena qada. Ayat dia tu. Pasal nanti kena qada buat apa sembahyang? Lah. Tu kita kaedah yang sebut ulama, wala yatrukuha ma dama aqluhu sabitan. Tak boleh tinggal. Itu kalau sekali lagi atas pemerhatian apa kan. Pasal apa jadi itu? Orang pergi haji berkerusus, tapi sembahyang tak kerusus. Wuduk tak kerusus. Taharah tak kerusus. Ba'aih tak kerusus. Mana ada kerusus? Yang kata kerusus belajar ke tak? Bodoh-bodoh tu. Basuh najis tak kerusus. Siapa pernah berkerusus? Memang betul-betul basuh najis dengan praktikal. Macam mana kerusus mayat? Mandi mayat ada orang buat kerusus tau. Mandi mayat ada kerusus selangka jenazah tau. Siapa pernah kerusus basuh najis? Basuh najis. Mayat ada? Najis? Macam mana kalau kata ada najis? Air tak ada. Bubu ambil. Saya kat pondok saya buat praktiknya tu. Bancur tepung. Kononnya tek ayam lah tu kan. Simbah atas lantai. Tepung lembek bagi sekadar macam kapasiti najis lah kan, lembek, liat, tempel atas lantai. Bagi dia orang buat dulu. Siapa nak demonstrasi macam mana hampa basuh najis? Kalau hampa basuh najis macam mana? Bagi air sebaldi, bagi satu bekas, ada baldi kosong satu, bagi bohpila air botol bendera satu, ataupun bagi gayung satu, ataupun jak satu untuk basuh, satu kain bopi sapu tangan untuk basuh najis tu. Tengok dia buat basuh najis. Buat kat ni boleh buat, nak buat. Kita tengok betul tak betul. Macam mana dia basuh najis? Banyaknya lap. Basuh lap. Untuk lap lah. Apa ya? Kalau ada Febris macam mana? Buah Febris lah sebelah tu kan. Itu umpan maut tu. Lap. Betul? Febris. Okey. Dia akan jadi macam tu. Tak jadi tengok. Yang kata budak-budak, ustazah basuh najis itu. Oh, kita tahu. Tengok. Tu apa tu? Asas Islam, bak najis yang basuh tak betul. Macam nak pergi haji ke? Bila haji dia melibatkan sembahyang qasar, sembahyang jamak. Lagi apa? Macam-macam bab. Bab bersuci, bab mahram, bab musafir. Macam-macam. Bab aurat, tak aurat. Bab kiblat. Semua bab. Itu bab masalah perjalanan, selamat tak selamat. Ada penjamun tak penjamun dengan jalan. Penjamun memang ada. Tak bayar cukai, tak boleh masuk. Kalau tadi bayar siap lah dalam jalan tu. Tak selamat. Kalau ikut tak wajib haji. Syarah kau tu lah. Apa cerita? Jadi asal cerita tu, sampai ada yang tak sembahyang lah kepada tuan. Kalau memang ada kawasan ruang lapang ataupun tempat lalu lalang tu, tambah pula pilot bagusnya sembahyang. Pula tu jemaah tabligh pula kan. Buh gitu. Dekat kokpit dia tu pun siap sejadah sembahyang. Sembahyang sunat lagi, sembahyang fardu lagi. Dia sembahyang, dia mesti beritahu kiblat tak mana. Selalunya atas kapal terbang dia akan beritahu. Kita sekarang di atas ruang udara India. Ada dia sebut tak? Saya naik kapal terbang. Nanti kita naik insya-Allah. Ada di kapal kan? Di kapal. Nama kita nak sembahyang. Tanya ada pramugari ke? Pramugari. Excuse me please. Cakap orang putih lah. Lagi dia layan. I'm Muslim. I want to pray. Is it the solar praise time masuk or not? Okay. Tak kata cakap masuk tu kan. Yeah. Masuk or not? Wait, I'm not Muslim. I will refer to the pilot. Dia mesti tahu ilmu tu mesti ada kat dia. Kau dah terlepas apa tu bang? Pilot bukan orang bodoh-bodoh walaupun dia tak Muslim, dia tahu waktu kita semua banyak pengetahuan kat dia. Kau tak bukan sebarang orang boleh jadi pilot. Mesti pengetahuan ni semua cukup tu. Apa lagi nak sebut tu? Dia minta masih ada. Untuk kata this place is so narrow, I cannot pray at this place. You know, I'm Muslim, I must sujud, I must rukuk. So there is there some comfortable place for me to pray in this plane? Oh yes, surely. Kindly you can use this room.
This is pramugari room. Never mind, if you want to pray, you can do this. You can pray here. Sembahyang boleh buat. Nak tak nak je. Orang lain macam mana? Tak peduli pun. Kalau kita betul-betul risau. Tak sembahyang. Tengok baju. Oh, nak tengok masuk waktu tak masuk waktu. Aku nak kerti awak, aku tak ada skill nak tengok waktu atas kapal terbang. Bawah gagah dia. Masuk tak masuk ni, macam mana? Ni waktu nak tengok waktu mana, tak boleh pakai dah ipohnya. Tak boleh, kena tengok India punya, Sri Lanka punya, semua kena tengok. Tanya pilot senang. Dia ada pengetahuan tu, dia akan bagi tahu. Oh, sikit macam tu. Saya walaupun tak pernah naik kapal terbang, saya boleh rasa dah duduk kapal terbang macam mana. Okey. Ketua mainan pernah lah. Apa tu kata tu? Okey, siap. Selesai. Jadi asal ceritanya tang qada tadi. Kalau dia memang istilahnya orang sakit, dia ajiz, dia musalli qaidan, tak ada qada lah atas dia. Tapi kalau dia qaidan, bukan pasal sakit, tapi pasal ada halangan. Masalah kapal terbang, kereta api tak berhenti. Apa seumpama tu? Dengan bahasa lainnya, dia tak boleh sempurnakan qiyam, sedangkan qiyam tu ialah rukun dan bukan kerana masyaqah, bukan kerana sakit. Kena qada. Kena qada pasal dia ialah rukun yang sepatutnya disempurnakan. Wala yang qusu ajruhu, dan tak kurang oleh pahalanya pahala ajiz atau musalli qaid, orang yang sembahyang duduk, yang dia lemah nak berdiri ni, tak kurang sedikit pun pahala dia, li'annahu ma'zurun, kerana dia ialah orang yang ma'zur, orang yang diuzurkan. Baik. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Tu hadis tu macam ni. Tadi dia kata orang sembahyang duduk dapat pahala penuh, tak kurang sikit pun. Ni hadis kata dapat separuh ni, macam mana ni? Rasulullah kata man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qiyami, siapa yang sembahyang dalam keadaan duduk, baginya dapat pahala separuh orang berdiri. Wa man shalla na'iman, siapa yang sembahyang dalam keadaan daim, maksudnya mustalqian ataupun muttaji'an tu. Kalau ikut muttaji' tu, tangguh naim tu muttaji'. Pasal naim ni asal mana orang yang tidur. Pasal itlaq naim mesti itija'. Pasal hal naim yang paling baik adalah itija' alal yamin ataupun alal yasar. Boleh faham ke apa saya sebut? Kalau ikut naim ni tidur, sembahyang orang tidur lah, tidur batal sembahyang lah weh. Maksud naim tu apa? Itija'. Bukan istilqa. Boleh faham saya sebut kan? Maksudnya dia sembahyang mengiring. Itu maksud naim. Pasal naim dia akan pergi kepada hal naim yang paling afdal. Naim paling afdal ala syiqil aiman ataupun aisar. Boleh faham saya sebut kan? Tangguh naim tu mesti itu. Jadi siapa yang solat naiman, falahu nisfu ajril qa'id, dapat separuh pahala orang yang qa'id. Jadi hadis tu macam mana? Fa mahmulun, maka hadis ni adalah ditanggung ala nafli indal qudrah. Tanggungkah hadis ni ke atas sembahyang sunat ketika mampu. Maksudnya dia mampu berdiri, tapi untuk sembahyang sunat dia boleh duduk. Dia boleh berdiri tapi dia duduk, dapat separuh daripada pahala berdiri. Hak tu dapat separuh. Ada pun orang yang memang boleh berdiri, ada pun dia memang tak boleh berdiri, dengan sebab tu dia duduk. Baik sembahyang fardu atau sembahyang sunat, tak kurang sikit pun pahala dia, pasal dia itu adalah ma'zur. Okey, siap. Hadis tu mudah je tu. Macam mana pun sikit, kalau nak masih nak ke syarah hadis tu sikit. Ni yang kata hadis, bila kita belajar hadis, fiqh kita tak cukup skill, ramai orang akan syarah hadis ikut kepala otak dia. Pasal apa? Pasal hadis kadang-kadang ni umum, dia tak sebut bab-bab mana. Satu, kalau ada orang yang hanya belajar hadis ni, kalau orang sakit tak boleh berdiri, dia duduk, kalau tanya dia pahala kurang tak? Kata dia berdasarkan hadis, ada Rasulullah sebut orang yang sembahyang berdiri dapat separuh, orang sembahyang duduk separuh daripada pahala sembahyang berdiri. Jadi kalau dia sakit, dia sembahyang dalam keadaan duduk, maka dapat separuh. Pasal apa? Ada hadis Nabi kata dapat separuh. Ada orang bodoh akan jawab itu. Pasal apa? Pasal dia belajar hadis, dia tak belajar fiqh. Hadis pun belajar tak habis, belajar satu hadis je. Ni yang jadi golongan lani juga. Ni. Zaman lani banyak orang belajar hadis, belajar tafsir. Tafsir bukan hafal 30 juzuk, bukan ngaji 30 juzuk dah.
Baru terhegih-hegih nak ngaji. Hadis pun bukan ngaji dah. Habis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Abi Daud dah. Baru nak ngaji hadis 40. Baru ngaji hadis bab wuduk, bab sembahyang. Baru satu hadis, lepas tu hadis Nabi kata dapat separuh. Dia tak kenal nasih, mansuh. Macam-macam am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Tak pernah belajar bab lafaz-lafaz macam tu untuk qawaid fiqhnya. Habis tu bagi hukum gitu je. Tu jadi zaman lah ni. Merepit dah jawab. Sikit-sikit bab tu. Besar kena ambil perhatian sikit. Jenis orang yang sikit-sikit Quran hadis. Kalau saya kata bahaya. Ada orang bila sebut Quran hadis, dia kata, "Ui, dahsyat dia ni Quran hadis." Kan saya cakap. Kalau saya kata, kalau orang Malaysia lah, Quran hadis, dia sebut Quran hadis, ayat Quran hadis. Saya kata bahaya dia ni. Tuan boleh tolong syarah untuk saya. Apa saya pun bahaya? Boleh? Siapa nak cuba? Siapa bahaya? Boleh tahu Ustaz? Siapa bahaya? Dia hujah Quran hadis, bahaya tak? Siapa Ustaz? Boleh tak? Macam mana nak sebut? Pasal bila sebut Quran, dia mesti ada adab dan qawaid untuk istinbat tau. Mula tu dia ahli istinbat tak? Istinbat faham? Istinbat. Bukan take a bath. Bukan take a bath. Istinbat. Okey. Bunyi Arab tu. Ada bunyi orang putih saja saya buat lawak bodoh itu. Istinbat maksudnya nak istinbat, nak keluarkan hukum daripada Quran hadis. Kalau dia ahli istinbat kan, bukan ahli istinbat, kau sebut Quran hadis takut salah. Tu je. Kau sebut ayat Quran tu, ayat Quran kena ayat mansuh dia pakai ayat mansuh untuk istinbat hukum. Salah tu. Pasal guna ayat mansuh. Tahu buat misal, orang kafir boleh tak kita paksa masuk Islam? Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia kata la ikraha fid din. Ayat Quran jelas menunjukkan tidak ada paksaan dalam agama. Bodoh. Ayat mansuh tu. Apa dia? La ikraha fid din. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Rasulullah sabda apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Mana pula la ikraha fid din? Ayat tu mansukh. Ayat tu mansukh hukum. Duna tilawah. Tu macam mana dia boleh berdalil ayat Quran mansukh? Kalau kita reti bab-bab tu, tuan-tuan tengok, Allah pening tengok, sakit kepala tengok. Pasal apa? Memang nampak Quran hadis. Dia tak tahu kaedah istinbat. Tak tahu kaedah istinbat. Nasih mansuh tak kenal. Berdalil dengan hadis mansuh. Berdalil dengan Quran mansuh. Jadi asal saya sebut tu apa bahaya dia? Bahaya dia ialah dia bukan ahli istinbat, tambah pula siapa tu? Engineer. Doktor mata. Doktor mata berdalil dengan Quran. Kalau ikut kata, berikut kaedah Syafi'i. Yang ni dalam kitab Syafi'i. Saya yang ta'arif ni, saya tak boleh nak ambil hukum daripada Quran hadis. Memang panduan kita Quran hadis, tapi saya bukan pakar nak ambil daripada sumber-sumber tersebut. Saya merujuk pada qawaid fiqh Syafi'i dalam kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib, muka surat ini nombor apa. Ini cetakan apa. Macam ni. Yang ni pun saya berdasarkan terjemahan. Saya tak reti Arab. Dia kena cakap lah macam tu. Oh betul. Ini berdasarkan ayat Quran. Surah apa, ayat apa, teks apa, hadis apa, yang ni. Ui, terror. Kalau ulama dulu pun, kalau Imam Bukhari apa, Imam Syafi'i kalau disebut buat ayat Quran, apa kawan yang istinbat tu disebut. Lepas ni am, khas, mutlak, ditaksis dengan ayat ni, dengan Quran ni, dengan hadis ni. Ni nasih, mansuh. Lepas hadis ni ambil pada syair ni, mengertikan dia makna macam ni. Macam ni. Satu hukum dia sebut, tengok dia istinbatnya dia. Oh, yang ni semua ayat Quran keluar, gelepah mansuh tak mansuh, apa bantai. Kalau ayat tadi lah, misalnya sebagai ayat kursi macam mana? Inna dina yusrun, hadis Nabi SAW. Islam ialah agama mudah. Jadi ustaz tu payah-payah suruh orang berdiri ni buat apa? Kan kalau tak mampu berdiri boleh duduk. Inna dina yusrun. Siap hujah ke kita lagi? Wa man yushadad dina illa ghalabah. Siapa yang duk bersusah-susah payah dalam bab agama ni akan kalahkan dia. Ustaz tu buat macam ni esok, ustaz pun tak mampu buat macam ni. Dia syarah kita balik. Sodah itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bunyi ayat Quran pula. Dia hujah kita ayat Quran semua. Fattaqullaha mastata'tum. Kamu takwalah pada Allah Taala setakat mana yang kamu upaya.
Lagi keluar qaid fiqh pula, ad-darurah tubihu mahzurat. Al-masyaqqatu yuzalu. Semua kesusahan ni dah dihilangkan. Jadi ustaz sibuk apa? Susah disuruh kita hilang susah. Buat dengan cara mudah. Ustaz. Ya. Macam ulama lah, macam mana dia mengkategorikan ayat nasib mansub? Macam mana dia kategori dia? Kita kena tengok sebab nuzul lah antaranya. Sebab nuzul. Mesti ya. Dia kena tengok tarikh Kita tarikh hijri pun tak ingat hari ni. Jangan kata tarikh nasib mansuh. Tarikh hijri pun tak kena. Tarikh tak sebut Masihi boleh lah ingat. Tapi tarikh hijri hari ni apa? Apa bulan ni? 21. Saya bukan tanya tarikh tu. 21 lah. Sama asyik baik sama. Okey. Sajalah awak gitu. Okey, kalau sama macam mana pun nak sebut apa? Kita tarikh tu pun kantoi weh. Tarikh lahir. Berapa? Hijri. Masihi saya tak terima. IC memang tak ingat kalau nak mati lah tu. Tak ada. Jangan kata tuan-tuan saya tak ingat. Pasal kita tak dilatih, tak ditrain dengan tarikh-tarikh tersebut. Macam mana Nasih Mansuh nak cakap? Itulah. Tambah pula. Kitab Nasih Mansuh apa pernah belajar? Nasih Mansuh saja. Tak ada. Berapa Nasih, berapa Mansuh? Surah Nasih Mansuh dalam Quran, berapa? Nasih berapa, Mansuh berapa? Yang tak ada Nasih, tak ada Mansuh, berapa? Yang dalam tu ada Nasih dan Mansuh, berapa? Itu surah tu. Mana ayat tu? Kita angkat tangan selendar. Selendar hanya dah sebut. Kita ada tu. Hadis Nasih Mansuh ada berapa? Berapa hadis yang kau hafal? Berapa hadis Nasih Mansuh? Dalam Bukhari berapa Nasih Mansuh? Itu pun Nasih Mansuh. Berapa am mutlak? Macam mana nak kenal lafaz am? Mana itlak? Itlak dengan apa? Yang ni am tak mana? Muqayyad tak mana? Qaid tak mana? Mana mujmal? Mana mufassal? Kan kalau tanya hak tahu. Sikitlah, sikit ke situ. Ya. Kalau macam itu macam ulama-ulama sekarang. Kira mereka awam juga. Ya, memang bahasanya awam tu yang kalau zaman lah ni ada orang kata mujtahid. Kalau boh bila ada orang kata dia lah mujtahid zaman sekarang. Tak ada muntah saya dengar. Ulama apa? Ada kawan-kawan Facebook saya dia kata apa? Bukan ulama, tu ular mak. Kalau dulu ular dalam semua apa kan? Ni ular mak. Ular dalam semua tu, tapi ringkas ni ular mak. Ini bukan ulama, ular mak. Tambah ulama instant. Masuk universiti apa PhD? Ulama. Masuk apa-apa peserta ulama jadi ulama. Memang Mahdi pernah komen bab tu kan. Betul, tapi dia cakap betul ya. Tak semestinya masuk peserta ulama jadi ulama. Macam tu. Ni apa? Dia adalah salah seorang daripada ahli Dewan Ulama. Tu ulama lah. Itu. Itu. Ahli majlis fatwa. Maksudnya dia keluar fatwa. Tak ada. Malaysia ni semua ahli majlis fatwa semua muqallid. Semua muqallid. Tapi semua keluar fatwa. Semua muqallid. Mana ada orang hafal Quran, mana ada orang hafal hadis dengan sepatutnya selayaknya untuk jadi mufti. Mufti dengan makna mujtahid. Mana ada? Seorang tak ada. Terus Imam Nawawi pun bukan mujtahid mutlak. Mujtahid fatwa, tarjih, ahli tarjih lah. Dia tarjih antara Rafi'i. Pendapat Rafi'i dalam Muharrar tu dibuat Minhajul Talibin. Mana muafakat tak muafakat Rafi'i Nawawi. Baru tarjih. Bukan mujtahid mutlak. Ini macam mujtahid mutlak. Siap boleh bukan ijtihad dalam bab fiqh, ijtihad dalam bab tauhid ni. Apa baru ni dengar semalam dengar? Pasal baru download, Kata apa? Kata macam mana? Apa tu? Cerita wali sajalah. Tahulah saya kenal dia. Tadi biasa pergi muamalah dengan dia. Muamalah muzakarah ilmu lah dengan dia. Dulu rajin jumpa dia. Dia orang panggil masuk Pak Cumik Posa. Ada posa. Hari posa. 5 hari ada posa betul. 5 hari tak posa setahun. Dia panggil Pak Cumik Posa.
dah berpuluh tahun beramai puasa, tiap hari puasa. Dia berpuasa, buka puasa secawan nasi sebiji telur. Buka sahur dia, rasa satu tak cawan nasi sebiji telur. Itulah makan dia. Buka dan puasa. Dan antara buka dengan sahur, tak ada makan apa dah. Kita hak tu buka puasa, lepas tu tala lagi. Itulah dia punya buka, itulah dia punya sahur. Berpuluh tahun tu. Kalau saya tak tahu apa dia sebut masalah tauhid apa tu kan. Tapi nak kata wali tak wali itu satu hal lah. Biar atas kita bicara tadi, macam mana boleh kata itu. Jadi sebut tentang istinbat tak istinbat tu dah kata ahli majlis fatwa, walaupun nama ahli majlis fatwa. Ada istihad, mana ada istihad, tak ahli istihad, semua muqallid. Baca kitab ulama dah tulis pun tak pandai. Baca kitab yang ulama dah tulis tu pun tak pandai. Jangan kata nak keluar hukum diri. Yang ulama dah proses siap dah, baca tu pun tak boleh. Dan tak pernah baca pun. Bukan tak pernah baca, tak boleh baca. Tak boleh nak faham. Itu yang saya dah sebut, ialah yang terdekat saya dengar, download. Tapi nama ni selalu orang kita zaman ni, nama ni disanjung sangat lah. Siapa? Yusuf Al-Qardawi. Pernah ditanya tentang masalah neraka ni. Apa pendapat tuan tentang neraka? Kalau ikut ahli sunnah wal jamaah, mengikut ahli sunnah wal jamaah lah, neraka syurga memang dah ada. Dan dua-dua ni antara makhluk yang Allah Ta'ala janjikan kekal, khalidina fiha abada. Ahli neraka yang dalam neraka yang memang dah tak keluar dah, dia akan duduk neraka khalidina fiha abada. Ahli syurga pun dalam syurga khalidina fiha abada. Wajib i'tiqad dia kekal. Kalau ikut Qardawi kata apa? Dia kata mengikut pendapat Ibn Taymiyah. Ada video tuan-tuan, nanti saya pasang. Memang dia sebut sendiri tu. Dia memang dia sinonim dengan Ibn Taymiyah tu. Dalam akidah tu. Dia kata apa? Dia kata an-nar, kata satafna. Dia akan hancur, dia akan binasa. Dia berdasarkan ayat Quran gini. Labisina fiha ahqaba. Kata dia ahli neraka duduk dalam neraka ni ahqab. Ahqab jamak bagi hukub. Hukubun hukubani ahqab. Ahqab huwa muddah tawilah, kata dia. Ba'da hazil muddah an-nar tafna. Wow. Guna ayat Quran itu tafsir akidah weh, yang telah ijma' ahli sunnah wal jamaah kata neraka kekal abadi. Antara janji Allah Ta'ala, neraka khalidina fiha, pasal memang ada tempat yang sebut dengan tak ada abadah. Ada tempat yang khalidina fiha abadah. Ada sebut abadah tu. Illa qatiyahum. Apa nak sebut dalam surah Nuh, ada rasanya sebut abadah tu, nak sebut ada tempat. Jadi ayat itulah yang merumuskan semua tempat-tempat yang tak ada ayat Quran yang sebut abadah, pasal ada tempat abadah. Bukan yang ni ada abadah satu, maka yang ni tak boleh pakai kaedah majoriti, tak majoriti mana ada. Dan di sebelah kita sebut bab akidah, ulama ahli sunnah wal jamaah dah buat khusus. Ini kaedah ahli sunnah wal jamaah, wajib i'tiqad syurga neraka dah ada sekarang. Sekarang ni dah ada dah. Dah Allah Ta'ala buat. Dan dia akan kekal, tak akan binasa. Antara makhluk yang Allah Ta'ala tak akan binasa. Hatta bertiup sangka kali kedua, hatta selepas daripada ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Semua tu abadah. Semua tu abadah. Dia kata apa? Neraka satafna. Neraka akan binasa dan rosak. Kalau ikut akidah ahli sunnah wal jamaah tu, wajib syahadah lain. Wajib syahadah lain. Siapa tu? Yusuf Qardawi weh. Kalau saya kata orang-orang macam tu lagi dia mudah nak tergelincir. Pasal dia Arab. Dia akan rasa bahawasanya kearaban dia tu, dengan dia mudah untuk akses Quran sebab dia Arab, dan dia akan proses ikut dia sendiri. Kalau dia tak ada disiplin ilmu yang betul-betul macam mana diajar oleh ulama dulu, haruh. Dan memang kalau nisbah apa ulama-ulama kita dah kumpul daripada pendapat-pendapat dia, bab akidah baik, bab fiqh baik, banyak pendapat-pendapat dia yang haru. Tapi kita Malaysia tak didedahkan perkara macam tu. Lebih kepada highlightkan nama dia sebagai orang ilmuwan yang sangat handal. Di zaman ni kalau boleh semua pendapat dia semua dipakai dan ditelan. Antara dia yang dipakai apa? Zakat pendapatan. Itu fik zakat dia. Fik pendapatan. Fik pendapatan, zakat pendapatan. Wajib ke? Ada tak kita fiqh belajar Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, fik zakat pendapatan ada?
Apa syarat dia? Mesti nisab, haul. Ada haul ke zakat pendapatan bayar setiap bulan tu? Kaedah siapa ni? Syarat apa dia pakai? Tengok dia punya kaedah dia. Oh, dia kaedah usul fiqh dia. Usul fiqh dia. Dia kata pasal kerajaan nak bagi, saya nak sebut tu, saya sebut pada zakat tu lah. Asal saya nak sebut ialah orang zamanan ni lebih pada Quran hadis, dia bukan ahli istinbat, terus bahas pada Quran hadis. Tu yang jadi pening macam-macam, masing-masing nak bahas Quran hadis. Sampai apa? Wardina Sapiah pun petikai. Petikai Ustaz Don. Masalah Telaga Barahud apa tu kan. Panjang nak cerita tu satu tu. Dia kata ni tambah asri pula, dia kata ini adalah lawak dan kartun. Tak mana lawak kartun? Apa yang lawak kartun? Telaga Barahud tu lawak dan kartun. Tak tengok ke hadis-hadis yang sebut tentang masalah Barahud? Pula tu kalau cerita itulah orang bukan ahli dia cakap pening tu yang belaga ni satu tim jadi tim itulah satu kaedah kita. Baik yang ku bodoh diam, betul, rujuk kitab fiqh. Kalau buat fiqh Syafi'i, ikut Syafi'i, baca kitab dia, tengok apa, ngaji elok-elok, ambil betul-betul lampu yang ulama dah syarah. Baik, kalau ikut selesai situ, insyaAllah kata dia sambung, faslun wal matruku minas salati salah satu asya. Kata dia hadza faslun wal matruku minas salati salah satu asya. Benda yang ditinggal, perkara yang ditinggal minas salah, daripada pelaksanaan solat ni, salah satu asya, ada 3. Dia sebut matruk minas solah, maksudnya solah ni dalam pelaksanaan solat, dalam pelaksanaan solat kita ada benda-benda yang dia matruk. Maksud matruk ni tertinggal, kalau bahasa kita lah. Kalau bahasa Arab sekali lalu tu baca macam tak apa faham kan? Jadi maksudnya ada perkara yang ditinggal, maksudnya tertinggal, boleh jadi keberhentian tinggal dalam solat. Ada 3 badal salah satu asya fardun. Ada yang kadang kita tinggal ni fardu. Maksudnya bila kita sujud, tengok teringat apa dia? Tak rokok tadi ni. Sujud. Tadi Fatihah tak baca ni. Itu tak baca. Ataupun termasuk dalam matruk, tinggal syak fi fi'lihi. Hukum matruk. Baca tak baca Fatihah? Baca tak baca? Jawab. Baca tak baca? Tak baca. Kaedah baca tak baca? Tak baca. Asal kita tak baca. Baca ini perlu yakin untuk baca, baru hukum baca. Baca tak baca? Baca tak baca? Tak baca. Jadi benda yang syak pada buat, hukum tak buat. Masalah buat, masalah baca semua masykuk fil qiraah wa fil fi'li wa fil af'al. Dia lah ada ketiadaan buat akan dia. Ketiadaan baca dan ketiadaan buat. Jadi syak. Syak adalah hukum matruk. Jadi antara yang dimasykuk ataupun yang dimatruk adalah fardun. Wa yusamma bi rukni aidan. Dinamakan juga fardun ni rukun juga. Nama lain dipanggil rukun. Wa sunnatun wa hayatun, dan ada yang ditinggal tu atau daripada fardun, dan ada yang ditinggal tu adalah sunat dan hayah. Jadi bila disebut ada sunnatun dan hayatun, faham sunnatun tu bahasa lain dia ialah ab'adun, sunat ab'ad. Hayatun sunat hayah. Kalau kita biasa baca fiqh, dan benda ni tak asing lah istilah-istilah fiqh ni dalam Syafi'i. Ada istilah fardu, rukun. Jadi sunat maksudnya hayah, tak kena ab'ad dan hayah, sunat hayah. Baik, wa huma kata dia ma'adal fardu. Huma kedua-duanya, sunat dan hayah ni adalah ma'adal fardu, belaini ia fardu akan fardu. Selain pada fardu adalah dipanggil sunat, betul, ab'ad dan hayat. Wa bayyana al-musannifu salasata fi qawli, dan menjelas oleh musannif akan 3 perkara tu. Mana dia? Kaedah dia sebut macam ni. Fal fardu la yanubu anhu sujudu sahwi bal in zakarahu wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada li sahwi. Tu saya baca matan ni tu. Bagi fardu tak boleh ganti daripadanya sujud sahwi oleh sujud sahwi.
Kalau tinggal fardu, tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Bahkan kaedah dia menjadi in zakarahu, jika teringat seseorang hu akan fardu, asal mata tu wa zamanu qaribun, masa pun masih dekat, taklah jauh penceraian antara fardu yang dia tinggal dengan apa yang sedang dia buat. Atabihi wa bana alaihi, hendaklah dia mendatang jawab bagi in zakarahu, dia kena atabihi, dia kena mendatangi bihi dengan fardi ataupun dengan matruk. Wa bana alaihi, dan dia kena bana alaihi ala ma salla, ataupun alaihi ala ma baqiya min as-salah, dia gantikan domir tu, dia siap tafsir dia. Wa sajada li sahwi, dan hendaklah dia sujud untuk sujud sahwi. Okey, kaedah dia sebut tu, kalau kita tinggal fardu, bila kita teringat fardu yang ditinggal, kaedah dia pergi balik buat apa yang ditinggal, betul teruskan sembahyang mengikut peraturan yang sepatutnya. Selepas kita balik pada apa yang sepatutnya yang kita kena buat yang tertinggal tu, lepas tu sebelum salam nanti ada sujud sahwi. Okey, dia punya format cukup mudah. Jadi buat misalnya kita rokok-rokok, lepas tu teringat apa? Tak baca Fatihah tadi. Macam mana? Bangun baca Fatihah. Betul? Nak surah-surah lah. Rokok. Istidal. Tu rokok tadi macam mana? Rokok tadi lara. Dan peraturan disebut ni peraturan orang sembahyang seorang. Dan peraturan imam. Imam dan sembahyang seorang sama hukum. Makmum nanti dia ada disiplin makmum. Kalau makmum katalah imam dah rokok, dia rokok. Bila dia rokok, teringat, tak baca Fatihah tadi. Syok sangat dengan imam baca. Ataupun dia syak, baca tak baca, baca tak baca. Baca tak baca, hukum tak baca. Makmum tak boleh bangun. Tak boleh. Jadi kita bicara ni, bicara orang sembahyang seorang dan imam. So, imam hukum orang sembahyang seorang dari segi peraturan. Jadi bila dia rokok, teringat, tak baca Fatihah. Bangun, baca Fatihah. Bangun, baca Fatihah. Lepas tu, bana alaihi. Istilah bana ni teruskan. Terus rokok. Maksudnya lepas Fatihah dia, kalau nak baca surah-surah, ikut tertib yang sepatutnya. Mana yang sepatutnya sembahyang dalam pelaksanaan dia kena buat. Dia kena buat peraturan tu. Surah, rokok, iktidal, terus sembahyang. Jadi yang dia rokok awal tu, sebelum daripada Fatihah yang sepatutnya yang dibaca, yang disyak, itu lara. Termasuk tu juga kalau contoh sujud. Sujud baru teringat. Fatihah tadi baca tak? Macam mana? Kalau disipah sembahyang seorang, bangun. Fatihah, surah, rokok, iktidal. Tu dah sujud apa semua tu? Lara. Istilahnya lara. Itu peraturan asas tu, Pak Fik, solat. Jadi tu ada syarah sikit. Bal in zakarahu ai fardhu, dia ingat fardu ataupun ingat rukun, wa huwa fi solah, padahal dia masih dalam sembahyang. Atabihi, hendaklah mendatangi oleh musalli tadi bihi bil fardi, dengan fardu yang ditinggal, bi fardi matruk ataupun masykuk. Wa tammat salatuhu, dan ataupun baca dengan majhul, macam arus saja cukup. Tamat salatuhu, dan sembahyang sempurnalah sembahyang dia. Jadi di atabi dan sempurnalah sembahyang. Istilah sempurna sembahyang, teruskan sembahyang dia dan sembahyang dia sempurna. Au zakarahu ba'da salam. Baik. Ataupun dia teringat ba'da salam, selepas salam. Kalau selepas salam baru qaid yang ni. Wa zamanu qaribun, masa tu hampir. Masa hampir saja, masih dekat. Kalau bagi salam teringat, baru 3 rakaat, naik satu lagi. Bagi salam, apa teringat apa? Tahiyat akhir tak baca gini. Jadi istilahnya, niat masuk balik sembahyang, lepas tu tahiyat akhir, bagi salam lain, dan sebelum salam ada sujud sahwi. Jadi kalau dalam sembahyang, kaedah dia apa? Kalau dalam sembahyang, kaedah dia patah balik pada apa yang dia tinggal. Kalau dah lepas sembahyang, dah bagi salam, masa tak panjang, dengan salam dia, apa yang dia yakin tinggal tu, pergi buat. Dengan niat untuk masuk semula sembahyang, dia pergi buat. Lepas tu, teruskan sembahyang apa yang sepatutnya peraturan solat. Untuk nanti ada tahiyat akhir, sebelum salam, sujud sahwi. Tapi sujud sahwi itu sendiri sunat. Tapi ini peraturan pelaksanaan dan penyelesaian solat dia. Ustaz, Ya. kalau dia terlupa sujud sahwi ni,
Terlupa sujud sahwi, solat sah. Salat salah. Pasal sujud sahwi sendiri adalah sunat. Dia nak buat tapi dia terlupa. Ha. Boleh bagi salam. Ya. Kaedah dia bila dia bagi salam, solat sah. Macam mana pun dari si kaedah sujud sahwi itu sendiri, dah bagi salam baru teringat. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah, tak sujud sahwi. Tapi janganlah cakap mulut itu kan. Maksudnya dia sedar lah maksudnya tu kan. Betul buat apa? Kalau masa perceraian tak panjang, boleh sujud sahwi. Dengan niat untuk sujud sahwi dah masuk semula dalam solat. Niat sujud sahwi, sujud, duduk antara sujud, sujud kali kedua untuk sujud sahwi tu. Duduk, bagi salam. Kalau tak lama perceraian. Tapi kalau tak sujud sahwi sekalipun, sah. Sujud sahwi adalah sunat. Di sendiri adalah sunat. Kalau dia dah di tahiyat akhir, dia ingat balik yang rakaat pertama tu, Fatihah dia tak baca. Adakah itu masih hampir? Qorit. Dia nak kira hampir tak hampir tu bukan kira rakaat dia. Dia kira salam dia. Tak ada salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang rakaat pertama tadi tak cepat Fatihah pun ya. Katalah itu kan. Buat macam mana? Nak berdiri, niat masuk balik sembahyang, Fatihah, rukuk balik. Apa semua peraturan solat? 4 balik. 4 balik? Tak. Satu je lah. Kalau satu saja yang dia lupa, yang tak baca, 2 je, 3 baca, 4 baca. Jadi yang tak sah tu rakaat pertama je pasal tak ada Fatihah. Tak payahlah 4. Tu dia kena pandang satu lagi ya. Dia hukum lama tu atas rakaat. Rakaat tu saja. Ya, betul. Rakaat keseluruhan. Tak. Dia lara tu lara atas rakaat pertama saja. Jadi zaman qorib tu tak dikira dengan rakaat pertama dia dengan dia bagi salam. Nak kira tu panjang lah. Dikira dengan salam dia, dengan dia teringat tu. Salam tu teringat. Ish, rakaat pertama tak baca Fatihah tadi. Niat. Maksudnya dia sebelum salam. Kalau teringat sebelum salam pun dari si hukum macam tu lah. Rakaat pertama tak baca Fatihah, diri Fatihah, nak ikut peraturan balik lah. Istilahnya tambah satu rakaat lagi. Yang mana yang telah dia buat yang lepas tu, lara lah. Yang mana yang telah tanpa Fatihah itu. Lepas tu sebelum salam sujud sahwi, ada sunat sujud sahwi. Ya. Dia tu imam. Pada bila salam tu makmum tegur dia. Tak cukup. Kata cukup. Imam tak cukup satu rakaat. Ya. Adakah dia naik juga? Imam tu. Imam dan makmum naik tadi. Boleh tak? Kalau ikut kaedah dia memang kena naik ya. Dan memang tak, kalau memang tak cukup. Makmum tadi naik balik. Makmum tu naik balik. Dan sekali ikut imam macam imam naik, makmum pun naik balik. Tak cukup satu rakaat. Memang tak cukup semua. Tak cukup satu. Kan dia bagi salam. Bagi salam makmum tegur. Ya. Cukup satu rakaat. Ya. Nanti dia kata mak tak apa-apa dia naik satu rakaat. Bagi satu tambah satu rakaat lah kata. Ya. Makmum ikut sekali lah. Adakah makmum ni batal? Imam yang tak batal? Ya lah. Batal tak batal dia peraturan jemaah sikit lah. Kalau buat jemaah dia macam ni. Kalau katalah sepatutnya 4, sepatutnya kena buat 4, tapi dia buat 3. Bila buat 3, imam bagi salam. Makmum yang memang sedar, itu adalah 3. Makmum tak boleh bagi salam. Makmum yang mana sedar memang 3, dia bagi salam batal sembahyang. Pasal dah 3 orang bagi salam, apa bodoh. Tu kena apa bodoh kena apa. Pasal mana boleh bagi salam. Tu yang kata kena mengaji tu. Lagi apa? Jadi kaedah dia, kalau dia nak tegur bahasa tegur tu, kita dengar istilah tegur tu, subhanallah je lah, yang bagi salam. Bagi salam batal. Bagi salam yang batal jika kalau makmum tu memang dia sedar itulah rakaat ketiga. Kalau makmum pun mesti macam imam ya. Imam bagi salam, dia bagi salam, dia bukan kira rakaat apa lah. Dia tengok ada orang tegur. Jadi tapi dia dah bagi salam macam mana imam. Pasal dia pun macam imam juga status dia. Dari segi terlalai tu. Imam bagi salam, dia tu terkurang satu. Imam naik, makmum yang tadi naik jugalah. Kalau imam yang makmum yang sedar, dia tak boleh bagi salam. Dia ni sebab naik, dia kena naik. Dia nak mufarakah, itu tengok pilihan dia. Kalau imam naik lepas tu, dia boleh teruskan continue sembahyang dia. Kalau dia nak mufarakah lah. Tapi yang memang dia sedar itu adalah 3, dia tak boleh bagi salam. Kalau dia bagi salam dengan sengaja dan tahu, batal salat. Begitu juga makmum ni, yang tegur dia tu. Imam bagi salam, dia bagi salam. Itu dia cerita kat imam, Tok Imam kurang satu yang mula-mula dia batal. Pasal apa? Satu masalah dia bagi salam tu pasal dia memang sedar. Lepas tu dia cerita pula, batal yang kena sembahyang lain. Imam tak kena sembahyang lain. Imam kena tambah, pasal imam tak cakap apa-apa.
Yang tu kalau peraturan berjemaah macam tu. Jadi di atas batai tak batai makmum tu. Yang tu dari segi imam, memang dari segi kaedah bila ternyata apa yang disembahyang tu tak cukup, memang dia kena tambah satu lagi. Memang kena tambah satu lagi. Makmum yang sedar sama ada dia kena tunggu dalam keadaan diri kalau dia masih nak ikut imam. Kalau dia tunggu dalam keadaan duduk tak boleh. Tunggu dalam keadaan duduk. Kaedah dia kalau atas kata imam duduk tu, dia duduk sementara nak tengok apa pergerakan imam, dia boleh duduk lah. Tapi kalau ikut kaedah dia bukan duduk. Masa sepatutnya tu 3 dia berdiri ya. Cuma duduk tu pasal dia nantikan imam yang keputusan. Bila telah ditegur subhanallah, imam naik. Bawa dia naik. Menanti macam tu tak mudarat. Menanti macam tu tak mudarat. Kalau katalah dia memang dah tahu rakaat tu ketiga, dia akan berdiri dulu kan. Dia pula jauh pada imam. Biasanya dia akan berdiri dulu pasal dia tahu rakaat dia berapa. Allahu Akbar. Dia tahu imam duduk. Orang mau tegur subhanallah. Imam akan berdiri nanti. Jadi dia tunggu dalam keadaan berdiri ya. Okey. Ada apa masalah? Ya. Imam Tahan dia pendapat